وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung kuliah kita bawa kitab Mukhtasar Ibn Abi Jumrah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Jadi yang ketiga daripada cara para nabi lagi rasul menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para nabi lagi rasul dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang benar. Ru'yal haq, yakni mimpi yang benar. Yang kedua, kadang-kala para nabi lagi rasul dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala utuskan malaikat Jibril berjumpa dengan para rasulnya dengan atas rupa manusia lelaki. Dia turun mai ke bumi, dia turun mai ke dunia ni, dia mai di atas rupa seorang laki-laki yang kacak, yang segak. Tu dikatakan cara para nabi lagi rasul menerima wahyu. Seperti mana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mai di atas rupa manusia, mai di atas rupa laki-laki yang segak, yang kacak, jumpa dengan para nabi lagi rasul, bagi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hukum fiqh mengatakan barang siapa mengatakan malaikat laki-laki ke perempuan ataupun tidak laki-laki dan perempuan, kawan ni pergi kata jantan, maka tak jatuh kufur. Payah kita nak hukum orang dengan kafir ni susah. Jangan buat mudah-mudah. Perkara tadi ni para sahabat diengkarkan kesahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh kafir ke tidak? Tak. Selagi mana nama tadi ni tak termaktub dalam Al-Quran. Kalau ada dalam Quran seperti Sayyidina Abu Bakar kata bukan sahabat, itu confirm jatuh kafir. Idhuma fil ghar, kedua-dua tadi ni berada di dalam gua. Siapa dia? Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini kita kena baca dalam Kitabur Riddah. InsyaAllah di panjangkan umur kita baca kitab bab murtad. Kita tengok banyak sangat pada hari ini ramai di kalangan masyarakat kita, di persekitaran kita tadi ni, di segi perbuatan dia, di segi cakapan dia tadi ni, boleh membawa kepada riddah, boleh membawa kepada murtad. Kalau mengaku nak keluar pergi Kristian, itu telah maklum lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata merupa malaikat Jibril dengan rupanya yang tertentu, maka dilihatkan akan dia oleh Nabi dan diterimakan apa yang dibawakannya Jibril tadi ni. Ini dikatakan cara para Nabi lagi Rasul menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupa malaikat ni di atas rupa malaikat Jibril dengan rupa-rupa yang tertentu. Sebab malaikat dia boleh rupa dengan rupa apa yang dikehendaki. Semua dia boleh rupa. Dia nak rupa dengan rupa apa boleh. Tapi malaikat dia rupa di atas rupa-rupa yang elok, di atas rupa-rupa yang bagus, dia akan rupa. Ni setengah daripada cara Rasulullah terima wahyu dan para nabi lagi rasul terima wahyu, dia rupakan dengan rupa-rupa yang tertentu. Macam mana? Maka dilihatkan akan dia oleh nabi. Nabi boleh tengok malaikat tadi ni
dan boleh berdepan dengan malaikat tadi ni, dan diterimakan apa yang dibawanya malaikat tadi ni. Seperti mana peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di dalam Gua Hira. Mana kata peristiwa yang pertama Nabi Muhammad diterima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ni di dalam Gua Hira. Yang kita nak cerita lah hari ni. Jadi dia terima wahyu yang pertama tadi ni dalam Gua Hira tu, malaikat mai di atas rupa apa? Dia mai di atas rupa laki-laki peluk dia ke? Dia mai di atas rupa perempuan? Tidak. Dia mai di atas rupa dia yang asli. Dia nak tunjuk rupa dia yang asal, tetapi tak seberapa besar. Lebih kurang kita, dia merupa besar lebih kita, tapi rupa dia yang asli. Rupa yang Allah Ta'ala jadi dia yang asli tadi ni dia main rupa tu. Allah Akbar, terkejut. 70,000 sayap nak tahu kat mana ni. Abang kata rupa malaikat yang asal sega. Dia kata lagu mana sayap 12 ni sega ke tak sega? Sega. Sega. Abang kata malaikat ni orang yang sega. Boleh kita dikatakan sega malaikat tadi ni. Kadang-kadang Rasulullah beritahu orang yang selalu melaungkan azan di masjid, dia rajin pi azan di surau masjid tadi ni, di akhirat dia akan bangkit di sana di atas rupa yang berlainan daripada rupa-rupa yang ramai. Rupa dia lagu mana? Tengkuk panjang. Tengkuk panjang kan nak sega? Sega. Tapi tak tahu tengkuk panjang lagu mana, kena pakai baju labuh tak tahu, tapi sega. Belain. Orang kalau rajin azan di atas dunia tadi ni, maka bila dia dibangkit dan akan di akhirat kelak tadi ni, dia tadi ni rupa dia berlainan daripada rupa-rupa orang yang lain. Dia bersama dengan siapa? Dengan Bilal bin Rabah. Dua sekali rupa dia. Jadi malaikat ni dia rupa di atas rupa dia yang asli di dalam Gua Hira. Dia masuk berjumpa dengan Nabi. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in. Baca olehmu hai Muhammad. Aku tak erti baca dia. Aku tak erti baca. Iqra, baca olehmu. Ma ana biqari'in. Nabi jawab, aku tak erti baca. Sehinggalah 3 kali. Dia suruh kali pertama dipelukkan Rasulullah. Suruh kali kedua tak baca lagi, peluk tambah erat lagi. Suruh kali ketiga tak baca lagi, dia peluk sampai berpeluh Nabi. Dia rupa apa? Rupa dia yang asal ditunjukkan kepada Nabi Muhammad kita. Dia tunjuk satu ya. Dan yang kedua, setelah terima wahyu tadi ni, selama kita kata hampir kepada setahun. Ada ulama yang kata sampai 100, ada yang kata 2-3 bulan, tak apalah. Duk tunggu bila lah Jibril nak jumpa aku pula. Bila lah Jibril nak jumpa aku pula. Duk panggil. Rindu kepada Jibril, rindu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebab tak mai. Wahyu tak turun kepada Nabi, dia rindu. Bila Rasulullah rindu kepada wahyu tadi ni, maka keluarlah Rasulullah pada malam hari. Bila keluar Rasulullah pada malam hari tadi ni, berjalan di lereng-lereng bukit, kita kata sambil kita kata memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, apakalah kesalahanku tadi ni, aku rindu pada wahyumu ya Allah, aku rindu kepada Jibril. Setelah dikenal, maka pada ketika itu Allah Ta'ala hadirkan suara hatif. Suara hatif ni suara yang tiada bertubuh, suara saja bunyi tapi tuannya tak ada. Kita masuk pintu masjid tadi ni, tu lebay, dia bunyi dalam masjid. Kita duduk dalam masjid kita masuk pintu masjid, buka-buka, dia seru nama kita. Dia panggil nama kita. Mana badan? Balik kiri tak ada, balik kanan tak ada, tengok atas tak ada, calibun, calabun. Itu kita. Tapi yang dikatakan suara hatif ni memang ada. Suara hatif ialah suara saja, tubuh badannya tak ada. Dia panggil Rasulullah. Dia seru nama Nabi Muhammad. Bila seru nama Muhammad, ya Muhammad, dia panggil lagu tu lah. Nabi ya Rasulullah, panggil lagu tu. Bila panggil lagu tu, Rasulullah beralih. Dia beralih langut ke langit tadi. Allahu Akbar. Ni berasal, dia kata aku tengok dah rupa ni dalam Gua Hira, dia kata, tapi lebih kurang aku tak besar mana boleh peluk main dengan aku, dia kata. Tengok ni, ya Allah, besar sungguh. Inilah rupa Jibril yang asli tadi ni, hak asal betul rupa Jibril tu. Dia besar mana? Sayap sebelah kanan dia hampak, tu dia matahari terbenam. Sayap sebelah kiri dia hampak, matahari naik. Allahu Akbar. Besar. Duk atas apa? Duk di atas kursi Allah Subhanahu wa taala. Duk sana. Nampak betul Jibril, nampak mana kata Nabi Muhammad, nampak betul ni nak terima wahyu. Dan Nabi Muhammad nak terima, dia tengok ada lagi rupa tu, tengoklah.
Jibril tunjuk dia rupa, tapi dia tunjuk di atas rupa yang kecil. Hari ni aku nak tunjuk hak betul-betul rupa aku. Aku nak tunjuk betul-betul hak rupa aku tadi ni. Buka sayap masyrik, buka sayap maghrib, masyrik. Tu dia matahari ni, matahari itu sayap dia saja. Keadaan rupa Jibril yang serak berada di atas kursi. Dia kata apa kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad tadi? Tak dan kata apa. Terus Nabi Muhammad tunduk kepala, balik di rumah, zammiluni. Dia turut di rumah. Dia turut di rumah Nabi kita tadi ni, terus dia seru, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabir. Bangkit, orang yang berselimut dia kata bangkit. Dia serulah. Ini dikatakan cara para Nabi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Tu dia tengoklah. Mana kata Nabi kita biasa tengok dah di atas rupa Jibril ni asal, tapi kecil. Dia main lagu akhirat kecil. Hari ni sekan. Sebab tu Nabi ni bila dia kenal malaikat Jibril semua diri dia kata, ya Muhammad, dia kata, hang izin kat aku, dia kata, aku geram puak-puak Taif, dia kata, aku geram sungguh. Dia pun boleh punggai hang, dia pun boleh buat main dengan hang, dia pun boleh maki hamun hang, dia kata, hang izin kat aku. Nak buat apa Jibril? Hang izin aku nak ribah saya bagi mampu habis puak Taif. Dia kata, jangan, aku tak mau lu tu. Aku tak mau, kalau aku tak boleh pak main masjid, aku tak boleh pak main surau, aku tak boleh pak main jemaah, dia kata, aku boleh anak cucu, tak apa. Tu kata Nabi Muhammad. Ini dikatakan Rasulullah, dia tak target semua nak main. Ni mau kita tegak-tegak kita ni, tubuh kita kuasa nak suruh main semua mampu orang tak ikut siapa nak ikut kita Jadi jangan kita target yang utama. Rasulullah kata apa? Hei Jibril, dia kata, kalau aku tak boleh pak dia, kalau aku tak boleh mak dia kata, anak dia turut aku. Anak dia tu tak boleh, anak dia, cucu dia turut aku. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yaqilun. Tolong doa bagi kepada kaum dia. Jibril kata, dia kata, hang Muhammad, hati hang tak tahu punya lembut, dia kata. Aku kalau ikut hatiku ribah sayap mampu habis. Pasal apa? Tolak agama Islam, maki Rasulullah, caci Rasulullah. Itu dia yang berlaku kepada Nabi. Ini dikatakan malaikat Jibril, dia telah tunjuk kepada Nabi tadi ni rupa-rupa dia yang asal. Yang keempat, mencampak malaikat akan risalah ataupun ajaran agama ke dalam hati-hati Nabi, lalu diterima risalah ataupun ajaran itu daripadanya. Ini banyak. Yang ni banyak. Yang mana cara Rasulullah ataupun para Nabi lagi Rasul menerima wahyu tadi ni, mencampak malaikat akan risalah ataupun ajaran agama ke dalam hati Nabi, lalu diterima risalah ataupun ajaran itu daripada hak Jibril bawa mai. Hak ni dah, dia tak mai dia tahu apa-apa. Dia campak mai terus dalam hati, terima terus. Dia campak dia dalam hati, terima terus. Nabi ni, dia ni kasih, dia sayang, dia cinta, dia cukup dia kasih kepada Abu Talib, kasih semua. Sehingga kasih dia kepada Abu Talib ni tak tahu nak habaq punya dia kasih. Duduk tengah mati ni, duduk tengah sakit nazak nak mati, Nabi pergi di sebelah kanan, lepak menakan dia kata, mengucap dua kalimah syahadah. Mai Abu Jahal pula, Talib, hang ni lekeh sangat nak menakan dia, tekan ikut beralih ke ni. Beralih tani pula Rasulullah kata, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku jamin hang ahli syurga, aku beri syafaat yang secukup-cukupnya di sana. Boleh main belah kiri pula, Allah Abu Jahal, hang ni lekeh nak menakan ya. Begitu. Jadi bila dah jadi lagu tu tadi ni, takdir Allah Ta'ala menghembuslah nafas terakhir Abu Talib tadi ni di dalam agama yang lama. Agama lama ni orang panggil agama jahiliah dia lah. Tak mati di atas agama Islam. Hak tu ya Allah Ta'ala turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau hai Muhammad, tak boleh nak bagi wahyu, nak bagi innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa yang engkau kehendaki. Bukan tugas hang. Ingat bukan tugas makhluk untuk memberi hidayah di atas siapa yang kita kehendaki. Jangan kita duk target begini. Buat sakit otak. Hak ni kira duk pakar lagu ni, hak ni kira duk tekat. Jangan buat sakit otak. Allah Ta'ala yang mengatur. Dan Allah Ta'ala yang mengatur. Ni Rasulullah, dia terlalu sayang, dia terlalu cinta, dia terlalu kasih kepada Abu Talib tadi ni, sehingga dia buat sebuat habis. Dia dah buat tadi, tak payah, tak payah dengar Allah Ta'ala dan Rasul tadi ni turun ayat ni, dia mai terus.
Ayat tu mana kata turun mai dalam hati Rasulullah lagi, bagi tahu kepada Rasulullah terus, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa yang kau kehendaki, akan tetapi yang nak bagi hidayah tu aku, kata Rasulullah. Kata Allah Taala. Bila Rasulullah terima hidayah tadi ni, barulah tenang dalam hati dia. Nak bang kata, kih nak bagi hidayah, kih nak bagi petunjuk, kih nak bagi boleh, kih nak bagi pandai, itu bukan kerja aku. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kita kata Tok Kenali kata apa? Tok Kenali dia kata alayyal qiraah wa 'ala Allahil futuh. Aku tak main pondok aku baca boleh. Aku baca lagu ni wa 'ala Allahil futuh. Nak bagi cerdik, nak bagi pandai boleh jadi tu kerja aku. Kan kerja tu bukan tak benar. Hantar mengaji di Ustaz semua kata Allah balik semua ni semua ada ustaz dekat semua berkat dia kata alayyal qiraah wa 'ala Allahil futuh. Aku baca lepas tu nak bagi petunjuk daripada Allah Taala, kerja aku. Nak bagi petunjuk tu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada pekerjaan makhluk. Hak ni wahyu mai lagu mana? Mai terus masuk dalam hati dia. Bila masuk mai dalam hati dia tadi ni, maka baru dah dapat ketenangan kepada Rasulullah tadi ni, tang tasih, tang sayang tetap dia katakan terhadap Abu Talib tadi ni, sehingga dia ambil ayat liak dah. Dia ambil ayat liak dia Rasulullah tadi ni, ludah atas tangan, lomok tubuh Abu Talib. Ludah atas tangan, lomok atas tubuh, lomok habis. Seluruh tubuh Abu Talib tadi ni dilumurkan dengan air liak Rasulullah yang mulia tadi. Sebab apa? Segala jazat ke ataupun juzuk ke apa yang terbit daripada Rasulullah tadi ni haram api neraka. Api neraka haram, tak boleh makan. Cerita pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi nak pergi tengok neraka, lalu depan pintu neraka malaikat zaman ni kata apa, Muhammad jangan tu masuk, dia kata. Kalau masuk dia kata lingkup neraka ni. Neraka tu kena lingkup sebab diharamkan di atas jasa Rasulullah. Dan segala-gala kita yang terbit daripada Rasulullah tadi ni haram api neraka. Dia ambil lomok, dia lomok habis seluruh tubuh badan Abu Talib tadi ni. Itulah jalan dia yang terakhir untuk menyelamatkan Abu Talib bapa penakan dia daripada azab api neraka. Tapi nak buat apa? Semua ni dalam berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terdaya. Tak terdaya nah. Itu dikatakan mencampak malaikat akan risalah ataupun ajaran agama ke dalam hati nabi-nabi, lalu diterima risalah ataupun ajaran itu daripadanya, diterima terus. Ni dia tak nampak muka malaikat, dia tak jumpa rupa malaikat, terus malaikat campak terus dalam hati tadi ni. Nabi faham, Nabi reti, dia terus bagi tahu kepada para sahabat dia. Itu satu. Dan yang kedua, Nabi ni bukan kata Nabi lah, bukan kata Nabi. Nabi ni nak kata contoh teladan kita, sayang kepada cucu. Siapa tak sayang cucu? Dia tak tahu dia tak ada cucu. Dia tak ada cucu. Sayang Allah, Nabi ni sayang kat cucu dia. Bukan ramai pun, 2 orang. Pasal 2 orang tu sama. Pagi naik mutu, petang naik mutu, beli aiskrim. Pasal apa? Pasal 2 orang. Kalau ramai tak apa. Kalau ramai, kita pak dia ada, mak dia ada, apa belah ambil. Ramai. Kalau 2 orang, puih. Dia hak ni kilik, sayang pada cucu. Rasulullah pun sama. Rasulullah pun sama. Sayang kepada cucu ni tak tahu nak abang. Pada satu hari, Nabi tadi ni berada di dalam majlis mesyuarat. Kita kata majlis utama lah, majlis besar ni ada mesyuarat lebih kurang. Bila ada dalam majlis mesyuarat jadi ni, para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, para sahabat akabirus sahabah 4 orang tadi ni, dan 10 orang sahabat pembesar tadi ni, dia ada mesyuarat kali. Sayyidina Ali ada. Bila duk mesyuarat tadi ni, Allah, cucu dia lompat ke atas kepala. Cucu dia lompat ke atas kepala, dia main ke atas kepala, tarik serba Rasulullah apa lebih. Siapa nak kata apa? Siapa nak main kata apa? Tak berani kata apa. Cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, duk lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini tadi ni. Sayyidina Ali kata, aku budak ni saya ikut godam. Sayyidina Ali bapak dia. Biasalah pak ni, dia kata ambil sebab tak kenal siapa dia. Lepas tu Sayyidina Ali buat apa? Dia buat muka dia nampak isyarat kepada marah. Buat bagi marah. Ada cucu duk pergi kacau Rasulullah tadi ni. Budak ni lebih kurang tu buat marah, bukan buat pun. Rasulullah nampak. Bila Rasulullah nampak, dia kata, "Hei Ali," dia kata, "Allah, aku kena marah." Dia kata, "Hang jangan buat apa kepada buah hatiku. Ni, hang jangan buat. Sentuh pun jangan," dia kata. "Ni hang kenal siapa dia ni? Buah hati aku, cucu aku." Allah.
Rasulullah mana kata-kata kepada Ali lagu tu tadi, sengap. Sengap. Bila sengap saja tadi ni Sayyidina Ali tak kata apa. Nak kata apa cucu dia? Dialah cucu Rasulullah. Tapi siapa dia? Anak aku. Anak aku, Walid, anak aku. Tak payah tengok, sengap. Habis para sahabat yang lain tadi sengap belakang. Okey, Rasulullah marah kepada Sayyidina Ali, pi marah cucu dia. Sedangkan cucu dia tadi ni anak kepada Sayyidina Ali. Marah kat anak dia? Marah Rasulullah tadi marah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sengap, dia kata corak habis. Akak tunduk habis dengar apa yang dia duk bincang tadi ni. Habis bincang elok tapi tentu dia marah. Habis selesai balibu habis selesai semua selesai dah, kita kata tu Rasulullah pi heret cucu dia lebih kurang Jibril turun terus. Ni Jibril dia campak terus ke dalam hati Rasulullah tadi ni. Hei Muhammad, dia kata jangan hang buat lagu tu, dia kata jangan hang buat kerja lagu tu. Salah perbuatan tu, dia katakan perbuatan yang salah. Allah Taala yang tegur. Malaikat Jibril campak terus dalam hati, dia kata jangan buat kerja lagu tu. Salah tu. Han beritahu balik kepada Ali dan beritahu balik para sahabat tadi ni, habaq yang benar. Rasulullah pipi tadi ni qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum khairul lakum. Adabkanlah anak kamu maka terlebih baik daripada kamu. Tadi dia marah kepada Sayyidina Ali. Tiba-tiba dia pergi habaq pula kepada sahabat-sahabat dia yang ramai ni. Terus malaikat mai tegur, terus Allah Taala wahyukan kepada dia, adibu auladakum khairul lakum. Adablah oleh kamu akan anak-anak kamu. Dengan duk biar tu. Hanuk lompat di kepala tuan apa lebih kurang ni, hampir tak ada adab langsung dengan orang kata adibu auladakum, maka fa innahu khairul lakum. Sesungguhnya hang adabkan anak-anak kamu itu terlebih baik kepada daripada kamu. Maksud dia hang biar ke Ali, dia nak tegur ke, dia nak tibai ke, dia nak godam ke, biar pi. Faham tak? Faham lah. Mana kata kita tuan tu dia. Nak mana kata cucu-cucu kita, memang cucu kita sayang lebih daripada anak kita. Tinggalkan kepada bapa dia, tinggalkan kepada ibu dia, supaya adibu auladakum, adabkanlah olehmu anak-anak kamu. Dia suruh adab anak, dia tak suruh adab cucu. Sebab nak adab cucu habis sekarang, tak boleh. Ni Jibril tegur. Bila Jibril tegur siapa dia? Allah Ta'ala turun terus ni, dia main masuk dalam hati, terus dia habaq dalam majlis yang sama. Dalam majlis tu juga tadi dia marah kepada Sayyidina Ali, turun terus tak ada apa-apa, mai terus masuk dalam hadirat Rasulullah. Adibu auladakum fa innahu khairul lakum. Adablah olehmu akan anak-anak kamu tadi ni. Sesungguh kita adabkan anak kita itu khairul lakum, terlebih baik kepada kamu. Allahu akbar. Sayyidina Ali dengar Rasulullah sabda lagu tu ni, lega. Lega. Pasal apa? Betul apa yang aku buat tadi ni, aku nak adabkan Hasan dan Husain tadi ni, betul. Tetapi aku malu dan aku segan kepada Rasulullah tadi ni. Nak abang kata tak tahu punya malu kena marah dengan Rasulullah tadi ni, tak tahu. Malu ni malu ni Allahu akbar. Kok ni tak kena, kok ni tak kena. Kira-kira nak bobek lari bang tak mau duduk kampung ni. Malu. Malu tadi ni. Lagu tu punya perasaan dah. Bila wahyu turun kepada Allah dan kepada Rasulullah tadi ni, bagi tahu balik kepada Ali, adibu auladakum fa innahu khairul lakum. Beradab-adabkanlah olehmu anak-anak kamu tadi ni, sesungguhnya hang bagi adab kepada depa tadi ni terlebih baik kepada mereka. Habis. Jadi kita faham daripada hadis tadi ni, makna kata bila kita mempunyai cucu, siapa tak sayang cucu? Semua sayang cucu. Tapi kita kena terima hakikatnya, yang nak mengadapkan cucu kita adalah bapa dia, yang nak mengadapkan cucu kita adalah ibu dia. Kalau tu dengan Tok Wan nak bagi adab, agak-agak jadi guna belum. Kalau duit sekarang tetap dah. Dulu kalau nak hang ni kan duit tu anak minta. Kalau cucu hampa lagu ni, aku tidak hampa ni. Duduk hampa lagu ni bagi juga. Hampa lagu ni bagi juga. Hampa lagu ni, ini hampa. Tu nak bang kata nak hadapkan anak-anak tadi ni siapa dia? Ialah anak bapa dia dan ibu dia. Qala al-muallif ya rahimahullahu taala. Habis. Dan yang kelima, cerita kita ni tak ada jumpa bab cerita. Tu saya suka pilih kita ni, dia cerita. Saya dia habis bab cerita tadi ni, dia main bab hukum pula, dia cerita hukum pula. Yang kelima, cara penerimaan wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dia tadi ni, berkata malaikat kepada Nabi dengan suara seperti mana suara loceng. Dan ini adalah antara wahyu yang sekuat-kuatnya yang disampaikan kepadanya Nabi, hingga junjungan SAW telah berpeluh dahinya ketika datangnya wahyu dengan jalan yang tersebut. Ada dalam kitab ni, cerita ni yang panjang, hadis yang ke-96 hadis. Cuma saya nak cerita sikit. Ini
Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk membersihkan, kita kata, limparan fitnah terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha ni isteri Nabi. Nabi ni dia ni nak jalan mana dia bawa bini. Kita pun kalau nak jalan mana bawa bini. Gila lah. Nabi cabut undi. Ada kata mai aku nak cabut undi. Cabut. Sofiah dia kata, nak pergi dah Sofiah? Nak pergi? Jom. Tu Rasulullah. Kali ini dia cabut undi lah. Cabut. Dia kata Aisyah, nak pergi Aisyah? Nak pergi, jom. Siap-siap nak bawa. Kalau banyak lah. Kita nak cabut undi ya. Tak gaduh lah bawa tu sudahlah. Dia cabut undi dengan siapa pula. Sebab kita ada seorang tu kan. Kalau kita banyak kita cabut undi. Nak bawa, dia bawa. Jadi bila Rasulullah SAW ni nak pergi kepada satu peperangan dinamakan peperangan Bani Muttalib. Peperangan Bani Muttalib. Peperangan ni dia ada dua. Ghazwah ni dikatakan peperangan yang Nabi hadir duduk sekali. Tak semestinya peperangan tadi ni berlakunya peperangan. Tak pun kadang-kadang pergi tak ada pun. Ni. Jadi peperangan Bani Muttalib tadi ni dia cabut undi lah. Cabut undi kena Aisyah. Bila cabut undi kena Aisyah tadi ni tak apa. Dia kata Aisyah nak pergi siap. Aisyah isteri yang tercantik sekali dan isteri yang termuda sekali. Rasulullah bagi hadiah kepada Siti Aisyah tadi ni satu kalung daripada zabarjad. Kita kata marjan. Mana kata orang panggil permata marjan. Mah sudah kira. Mana kita suami ni kita akan hadiah kepada isteri kita tadi ni, hadiah pertunangan ke, hadiah hari pernikahan ke, satu kalung daripada kita kata marjan. Mana kata ini adalah kepunyaan Siti Aisyah. Nah, sama-sama nak jalan makan nuri kita pun makan nuri kita kan tak bawa kot, nak boleh kita orang perempuan bohong. Cari lamari mana dah kalau orang tak nak Nabi nak kanuri bukan kanuri Nabi tengok orang mati mumpun juga boleh tengok orang mati. Tu nak bang kata sikap orang perempuan dia bawa. Bila bawa Rasulullah kata tak apa, ambil naik satu unta tadi ni, dan unta tadi ni aku akan arahkan kepada 4 orang tolong usung lah. Usung kita mendatang tu orang panggil apa? Sobra kita tengok filem Cina ada usung kan. Lagu tu bawa lagu tu sampai dulu. Biasalah kita kata inilah kenderaan sebagai pembesar diusung tu. Allah dia kata Aisyah umur baru 16, umur betul bersama dengan Rasulullah umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, nak berat mana? Usung datang tu macam tak ada apa, usung lari kelapa apa tu tadi ni. Bila pi dalam satu peperangan tadi ni, tak jadi peperangan apa lebih kurang sampai di pertengahan jalan. Bila sampai di pertengahan jalan tadi ni, Rasulullah kata buat arahan berehat loh, kita berehat sat. Maka bila suruh berehat sat tadi ni, depa pun berhenti tu pada malam hari. Sebab jalan golek depa berjalan pada malam. Jalan siang-siang teruk sikitlah. Berjalan kita kata malam-malam pun nak berjalan berhenti tadi ni depa turun ke Aisyah tak tu. Depa tak pedulilah. Ada orang kata ada orang nanti depa kan pedulilah. Tugas depa tanggung saja. Sebab filem Cina dia duk tengok tadi tak tu. Bila tak tadi ni, Siti Aisyah tadi ni berasa nak terkencing. Cakap kita kata terkencing lah Arab. Dia tak abad kencing, dia abad qudah je. Nak terkencing. Bila nak terkencing tadi ni, asyik tu keluar, tengok orang tak ada, tengok. Dia pun keluar pergi kencing. Pergi kencing tengah-tengah malam. Selak batu, celah batu tadi ni, kencing wayak, pergi jual lagu tu je kan. Kencing lebih kurang selesai, patah balik. Patah balik, pegang dia dah. Tak ada kalung. Kalung ni kesayangan dia ni. Marjan. Kalung daripada marjan. Pegang-pegang tak ada. Bila tak ada, cari dalam tu lah jalan kedua ada pangkat ni, cari tak ada juga. Tak ada tadi ni, dia pun buat keputusan tempat kencing tadi bawa. Keluar pergi. Bila dia keluar pergi kepada tempat kencing, sampai di tempat dia kencing tadi ni, kita kata kencing lah qada hajat tadi ni, Rasulullah kata, kita bergerak sekarang. Kita bergerak sekarang. Habang kata kita bergerak sekarang saja. Jadi puak-puak ni pegang datang tu tengok tu tak berasa ada orang dengan tak ada orang lebih kurang apa tu. Sebab ringan umur 10 tahun. Ada orang yang tak ada tanggung 4 orang tu. Macam tak ada apa. Pegang jalan berung jalan. Tak tahu ada orang tak ada orang pada tak tahu turun pergi. Depa berjalan pergi jauh dah kata keluar tak dengar dah kan. Barulah Siti Aisyah mai. Duduk pergi cari kalung dia ni. Cari kalung tani tak jumpa. Apa jumpa duduk atas batu. Masa dia kencing tu dia buang. Berapa jam kita kena ayak buang tak atas batu kan. Dia dah tani. Ambil celepot. Tak ada orang. Siapa pun tak ada. Para sahabat semua tak ada. Rasulullah semua tak ada. Sekali-sekali tempat kereta ada naik. Kalau kereta dia orang bawa baby. Tak ada.
Bila tak ada api tadi ni, nampak kan duduk tu. Duduk tadi ni, dia duduk tentu dia menengok, dia ambil kain tudung kepala dah. Ngap tu. Nampak apa dah? Nak pergi tahu mana ni padang pasir? Padang pasir tak payah pergi tanah. Dia duduk tempat yang dia letakkan kereta tu dan di situlah dia menengok, dia tudung kepala dia. Ngap. Bila tudung kepala dia tadi ni, rupa-rupanya tak sedar lagi. Nuh di sana ni bukan sedar. Tak tahu kata Siti Aisyah ada ke tak ada, tak tahu pun. Tak apa. Sampai di sana, sampai di pertengahan jalan, mungkin di perjalanan mungkin masa 2 jam ke sejam ke, berehat saat Rasulullah kata berhenti. Bila berhenti serehat tadi ni, dia makin mana kata masa tadi ni dah beransur ke pada hari siang. Berehat. Rasulullah kata berehat tak? Berehat. Apa pun berehat. Berehat tadi ni, Rasulullah ni dia punya strategi peperangan dia ataupun dia punya strategi ni, lepas pergerakan tentera-tentera dan para nabi Rasulullah tadi pi, dia ada seorang lagi orang panggil pengintip di belakang. Pengintip belakang mai. Pengintip ni nama dia apa? Nama dia dikatakan Safwan ibnu Mu'attal. Dia dikatakan orang harapan Rasulullah dan orang-orang yang soleh. Dia sebagai pengintip duduk belakang. Dia ni orang kenal dia ni orang yang jujur, orang yang amanah, orang tinggal dia. Dia lah kali. Dia mai dengan seekor unta dia tadi ni, dia pengintip ke belakang. Dia mai tempat mana yang tentera-tentera Islam berhenti, dia akan pi. Dia pi balik, dia cek habis kawasan-kawasan tadi apa yang tertinggal, benda-benda apa yang ada apa lebih kurang, dia tinjau habis semua kawasan tadi ni. Dia pi tengok-tengok, nampak lagu orang, dia kata. Nampak lagu orang. Pi dekat, nampak dia kata orang sungguh ni. Dia pi dekat, bila pi dekat tadi ni, tengok ya Allah ya Tuhanku, Aisyah isteri Rasulullah. Aisyah isteri Rasulullah. Bila tengok Aisyah isteri Rasulullah tadi ni, dia kenal. Sayang Allah SWT, dia kenal Aisyah ni. Dia kenal Aisyah ni sebab masa dia kenal Aisyah tadi ni, ayat pemakaian hijab, ayat turun suruh pakai hijab tadi ni tak turun lagi. Ayat tu tak turun lagi, jadi dia tengok kat rumah, dia kata tu bini Nabi Aisyah, dia kenal masa tu lah. Tapi masa ni mana kata ayat turun suruh pakai hijab dah pun diturunkan, memang perempuan Arab dia akan berhijab, tak kenal siapa lah pakai mas ketuk. Masa tu ayat tu tak turun lagi, dia kenal, dia kata kalau tak salah, dia kata ni bini Rasulullah, ni anak Abu Bakar, ni isteri Rasulullah. Pipi tadi, anti Aisyah kah? Ya, saya Aisyah. Bila sebut kata Aisyah tadi ni, makna kata sama lah. Yang kita tengok filem Cina dan filem-filem kita kata lama dulu ni, siapa dia? Puteri Diraya. Dan tabik langsung. Mana kata? Sungguh bukan kata lawak, mana kata dia buat betul. Filem Cina ni, siapa dia ni? Abang kata ni, rupanya dia ni puteri Diraja Allah dan tapi Allah hormat, duduk terus sujud untuk puak-puak Cina. Begitulah kita kata Safwan al-Mu'attal tadi ni, Safwan ibnu Mu'attal al-Thalami tadi ni, bila habang isteri Rasulullah tadi ni, Allah Akbar, dia pun kita kata terkejut, dia teruduk, dia kata merayu, dia kata insya-Allah dia ni lah, dia buat penjaya, hey Aisyah, dia kata tolonglah naik atas kenderaan. Nak naik atas unta tu, Aisyah nak naik atas unta bukan dia kecil, besar. Aisyah umur berapa tahun? 10 tahun, belah tahun tadi ni, kalau ikut nak angkat 10 tahun, 15 tahun, hamil ni budak dia pandai. Lambat mesti buat lagu tu kan, sebab budak kecil. Mana kata Aisyah mungkin umur dalam 11 tahun. Jadi 11 tahun nak naik atas unta, kita nak buat lagu mana? Pegang cempur tu, angkat tak? Jalan tak? Jadi senang. Dia tak buat. Nak abang kata, depa ni terbayang ni, puak-puak orang munafik ni terbayang macam manakah Mu'attal tadi ni diangkat Siti Aisyah duduk atas macam mana. Tak ada jalan lain, mereka kan pegang jubur, pegang tiap, pegang cekak orang ni sekali dengan tiap pegang. Naik duduk atas senang. Alang ni. Lu betul-lah. Bayangan puak-puak kafir yang mereka akan fitnah kepada Aisyah. Tapi nak abang kata, nama dikatakan Safwan ibnu Mu'attal tadi ni, dia pujuk unta dia kata duduk hantarum terus sampai rapat, sehingga Siti Aisyah langkah di atas unta tadi ni, betih pun tak terbuka. Allahu Akbar. Jaga sungguh. Tu nak abang kata Mu'attal tadi ni, Safwan ibnu Mu'attal memang orang yang soleh sungguh. Dia tadi ni sahabat yang soleh. Siapa pun tak nampak. Dia bila Siti Aisyah nak langkah naik kepada atas unta tadi ni, jadi dia beralih ke belakang, dia tak mau tengok. Aisyah pun nak selesai, dia kata, Mu'attal, aku dah selesai di atas unta. Bila selesai di atas unta, dia pun beralih.
bangkit langsung unta tu. Bila bangkit unta tadi ni, dia pimpin unta. Bukan naik dorang jadi filem Nustan dah naik dorang. Dia pimpin unta tadi ni, dia dah tahu dah tak mana Rasulullah akan mati, dia tahu, dia pengintip. Bila dia jalan ni, rupa-rupanya depa hak duduk ramai dengan para nabi jenguk-jenguk. Tak ada pun Aisyah, tak ada. Depa kata tunggu. Siapa dia kepala? Tu nak abang kata Abu Jahal. Bukan Abu Jahal. Mana kata Abdullah bin Ubay, ni bapa munafik. Dia kata Aisyah lah. Tak ada. Tak apa. Dia buat strategi lah. Nak abang kata Abdullah bin Ubay bapa munafik, dia buat strategi dah. Kita tunggu, dia kata saya sampai. Sebab dia tahu di belakang ni ada mana kata Safwan Mu'attal tadi ni sampai. Bila mai dekat saja, nampak Aisyah duk atas unta, lepas tu ni Mu'attal di depan lah. Belakang tu tuan dia kata macam mana dia naik dia tu. Lebih pada tu dia buat. Allah nak abang kata Abdullah bin Ubay ni dia lemparkan fitnah kepada Siti Aisyah tadi ni. Dia kata Siti Aisyah telah melakukan perbuatan terkutuk berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal al-Thalami. Ya Allah, tuduh lagu tu. Tuduh ni kita kata hangpa tahu Aisyah fitnah. Tak tahu dia kata, duduk belakang, duduk tinggal belakang, duduk dengan Mu'attal. Buat apa aku tak tahu. Aku garap apa kucing dengan lauk dia kata. Lagu tu. Pi kau ni lagu tu juga kucing dengan lauk. Pi dengan ni kucing dengan lauk. Duk cerita lagu tu tadi ni, habis keseluruhan sahabat pada ketika tu tadi ni, hampir 90% percaya. Rasulullah sendiri tadi ni kita kata, bukan dekat wah-wah dah. Nak dekat percaya dah. Apa? Lemparan fitnah tadi ni. Allah. Bila sampai di situ tadi ni, tak ada apa. Sampai di situ tadi, tambah. Betul tak bau kata? Betul tak? Tengok tu. Nak abang kata apa? Ni, nak abang kata Safwan ibnu Mu'attal yang heret mai ke sini ni. Dia bawa Siti Aisyah, dia kata. Lagu mana dia naik Aisyah? Dia naik Aisyah lagu mana? Kalau waktu naik tu bukan dekat paha, tengok dia kata dia angkat jempol tu sekeliling tek-tek semua pegang belakang tu. Tu dia nak abang kata Abdullah bin Ubay jahat. Abdullah bin Ubay jahat ni. Fitnah habis keseluruhan. Seluruh kita kata para sahabat dan tentera-tentera tadi ni hampir percaya dengan fitnah yang dilemparkan oleh Rasulullah, oleh Abdullah bin Ubay. Habis Rasulullah pun kita kata naik angin langsung. Rasulullah naik angin langsung. Mai di situ lebih kurang sebulan. Kita dengar sebagai sebulan, makna kata sebulan fitnah tadi ni duk merebak sampai sebulan ni kita kata dalam kota Madinah tak ada orang yang cerita kes Siti Aisyah berzina melakukan perkara sumbang dengan Safwan ibnu Mu'attal. Kata puak-puak Kharajat, Safwan ni dia ni dikatakan dia keturunan Kharajat. Dengan kata seorang lagi dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia puak. Mana kata Safwan ni dia kumpulan Kharajat, dia puak ni, dan saat ni dikatakan puak ni Sa'ad bin Ubadah puak lain, Sa'ad bin Abi Waqqas puak lain. Depa ni dua-dua puak. Dua-dua ni dikatakan dua kumpulan hampir nak perang. Dia kata apa dia? Perempuan. Dia kata mai kami bunuh orang. Tak kena bini Nabi, dia kata. Puak belah ni. Puak belah ni pula kata apa? Sa'ad bin Ubadah ni ketua belah Safwan tadi ni. Dia kata apa? Safwan buat zina lagu tu. Aku kenal dia daripada kecil ni. Depa ni tak pernah buat jajak tu. Berkelahi habis puak tu. Tak kepenin Rasulullah. Pening kepala sebulan. Tuduh tu. Siti Aisyah kerja apa? Riau. Habis dah tak larat anak riau ni. Anak-anak dara dalam kota Madinah. Dia kata Aisyah, kami nak duduk sekali boleh? Nak buat apa? Nak tolong riau? Mai. Riau pula dah. Minta tolong riau. Tapi tak ada upah. Pergi jumpa pula kepada ibu, kepada isteri, kepada Sayyidina Abu Bakar. Macam mana ni? Kami nak duduk sekali dengan Aisyah boleh tak? Teman dia. Teman buat apa? Nak riau? Riau. Pergi riau. Sebulan fitnah ni. Jadi ni bulan fitnah ni sehinggalah terakhir Rasulullah panggil Ali. Dia kata Ali, dia kata soal lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanyalah. Siapa tahu lagi dia cerita lain. Mana kata dia panggil Ali ni sebagai dikatakan sepupu dia, dan seorang lagi dikatakan sepupu dia juga. Dia kata Ali, ni hari ni kena buat guna. Lahan lah hari terakhir. Dia kata Ali, hari ni kena buat guna. Aku nak cerai dia kena. Allahu akbar. Kata lagu tu Ali kata. Dia kata demi Allah, dia kata. Demi Allah, wallahi, dia kata demi Allah, kami kenal Aisyah, dia kata orang yang tak macam tu, dia kata. Kami kenal Aisyah bukan orang macam tu. Tanya seorang lagi solat. Dia kata macam mana? Nak cerai ke tak mau cerai? Dia kata kami tak mau ni. Kami kenal Aisyah ni orang yang salihah, orang baik. Bukan lagu tu punya perangai, dia kata. Tak dicerai. Lepas tu tanya Aisyah. Dia tanya Aisyah, hang cakap benda yang benar. Aisyah jawab, dia kata ya Rasulullah, dia kata kalau saya cakap benar pun Rasulullah kan nak percaya tu puak menapik tadi ni.
Bahkan yang nak percaya tadi ni, kebenaran tadi ni Allah Ta'ala akan tunjuk. Seperti mana berlaku kepada macam mana fitnah yang Allah lemparkan kepada Nabi Allah Yaqub, bapa kepada Nabi Yusuf AS. Macam tu dia kata. Orang tak percaya. Mereka Allah Ta'ala yang akan menjelaskan. Sengat bi Rasulullah. Lepas tu, tanya pula Abu Bakar, macam mana anak hang? Oh, budaklah. Tanya pula mak isteri pada Abu Bakar, macam mana anak hang tadi? Dengar dia apa? Kami tak boleh jawab di atas pihak anak kami. Nak kata anak kami tak betul pun, masalah betul. Nak kata Rasulullah, tak tahu, pegang sengat tu. Rajau, sebulan rajau. Bila dah lagu tu tadi Rasulullah termenung, duk tunggu buat gimana ni. Orang di luar sudah kira trembang duk cerita pada bulan tu, tak ada cerita lain, tak ada tajuk lain, duk cerita kata ni fitnah yang dilemparkan kepada Siti Aisyah. Maka lah kali tadi ni Nabi menunggu. Dia menunggu, tanya Ali tak tahu, tanya sahabat ni tak tahu, tanya Abu Bakar tak lebar apa, tanya bini Abu Bakar tak lebar apa, tanya Aisyah kata kan nak percaya pula sengat. Waktu itulah berkata malaikat kepada Nabi dengan suara seperti suara loceng. Dia masuk satu suara seperti mana suara loceng berdesing. Sebab kita naik bukit tu, dia berdesing dalam kepala otak tadi ni, di antara wahyu yang sekuat-kuat wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah hingga junjungan telah berpeluh dahinya. Dia pun tengok Rasulullah ni bila masuk suara loceng ni, cerita dalam hadis insya-Allah, sampai kita akan cerita lagi mungkin tahun depan kan, 2 tahun lagi baru nak sampai. Dia masuk pada loceng tindak Rasulullah jadi tu. Dia masuk, dia tunduk, muka merah berpeluh tubuh pada Rasulullah tadi ni, telinga merah, dia berdesing masuk tadi ni, tak tahu nak apa. Berdesing ni teruan. Dia berdesing masuk tadi ni. Dia tunduk Rasulullah, tunduk hampir kepada rapat macam nak sujud dah. Para sahabat kata, kami duduk tengok ni, sekali lebih kurang duduk saksi Rasulullah ni, nak bagi jawapan siapa mentak ni. Dia tunduk, berpeluh, bercerah, merenit peluh yang berada seperti badan tubuh Rasulullah tadi ni, dalam keadaan dingin, dalam keadaan sejuk, tapi peluh merecik kepada badan Rasulullah tadi ni seperti apa? Seperti peluh mutiara. Nampak seperti mutiara, melit tadi. Habis Allah Ta'ala turunkan wahyu yang seberat-berat wahyu tadi ni. Lepas tu Rasulullah panggung. Alhamdulillah. Dia gelak, dia kata, pelik Dia pun tengok Rasulullah gelak. Rasulullah seronok, Rasulullah gelak. Dia kata, hei Aisyah, dia kata, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membersihkan kamu daripada fitnah yang amat besar tadi ni. Dia gelak. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mana. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, Aisyah, dia kata, hampir jumpa Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah kata, jangan minta maaf kepada aku, jangan berterima kasih pada aku, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan yang membersih engkau daripada fitnah ini. Inilah salah satu wahyu yang Rasulullah terima yang seberat-berat wahyu. Yang ni tak ada. Yang ni cerita. Ni mana kata yang kelima ni dikatakan Rasulullah terima wahyu yang paling berat sekali. Berat semua. Dia nak boleh terima sebab duk tanggung sebelah ni. Duk muka. Peluh bercerah sebab duk tahan kan. Lepas tu dia berdesing ke dalam telinga apa lebih kurang. Lepas terima wahyu, dia bangkit, dia gelak. Gelak dia kata, Aisyah, berterima kasihlah kepada Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Okey, yang keenam, tak mau cerita banyak. Yang keenam, dia katakan wahyu diperdengarkan kepada Nabi daripada kalamnya, tiada berhuruf dan tiada bersuara, dengan ketiadaan perantaraan dan persediaan Allah kepadanya untuk mengertinya kalamnya itu. Ini pernah berlaku kepada Nabi Musa AS dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Musa kita tahu, pada Nabi Muhammad Allah alam, siapa tak jumpa lagi. Cerita turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ni special. Nabi kata dia boleh cakap dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, tak boleh pula. Kalam Allah Ta'ala laisa biharfin wala sautin. Mungkin pada malam tu Allah Ta'ala fardukan sembahyang kepada kita tadi ni di atas ni. Terima sembahyang bukan terima atas dunia. Bukan melalui malaikat Jibril jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cakap bahasa apa? Bahasa Arab. Garab. Kalau Arab baru. Bahasa ni laisa biharfin wala sautin, itu kepada Nabi kita Muhammad. Kepada Nabi Musa ni, mana kata wahyu yang terakhir. Nabi Musa ni dia nak tengok macam mana dia kata kalam Tuhan ni kata. Allah Ta'ala kata, tak boleh kata. Sebab kalau aku qadim kan baru tak apa kata. Bila lagu tu Allah Ta'ala perintah Musa dia kata, hampir munajat kepada aku selama 40 hari.
40 hari 40 hari kata. Hang tinggallah kita kata kerajaan hang ataupun tinggal kita kata pentadbiran hang tadi ni kepada Nabi Allah Harun. Berjumpa dengan Harun lebih kurang jaga kaumku. Hang tolong jaga kaumku lebih kurang tadi hang jaga depan elok aku nak pindah. Aku nak pergi uzlah lah ataupun seperti mana Nabi tapi pi asingkan diri selama 40 hari. Pi di Bukit Tur Sinah. Di situlah Allah Ta'ala turunkan wahyu dia, merupakan kalam Allah Ta'ala yang dikatakan laisa biharfin wala sautin. Allah Ta'ala terjalikan kalam dia yang dikatakan laisa biharfin wala sautin tadi ni pada Bukit Tur Sinah. Dia kata, hey Musa, dia kata, hang tengok dia dah, aku nak terjali kalamku di Bukit Tur Sinah tadi ni, hang tengok dia dah. Tengok tadi ni meletup Bukit Tur Sinah tadi ni, dan pensan kita kata Nabi Musa selama 40 hari pensan. Nak tengok lagi ke? Tak boleh, tak terdaya mata kita ni, tak terdaya. Itu dikatakan setengah daripada cara-cara Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul tadi ni. Beginilah makna kata ditajallikan akan kalam dia kepada sesuatu benda tadi ni, dan meletup serupa bom lebih kurang tadi ni, dan Nabi Isa tadi ni pensan. Tu insya-Allah kalau dipanjangkan umur kita baca tafsir, kita cerita lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Para ulama Islam berkata ada pun sebab dimulakan wahyu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wallahu a'lam. Ada rejah. Mata doa inna kana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina fatwal arifin wa wasi' arzaqana waj'al a'malana khaliyatan liwajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.